LGBTQ merupakan akronim kepada lesbian, gay, bisexual, transgender dan queer. Lesbian merujuk kepada perempuan yang mempunyai tarikan seksual terhadap perempuan lain. Seterusnya, gay merujuk kepada pasangan sejenis sama seperti lesbian, tetapi yang membezakannya adalah lelaki bersama lelaki. Bisexual pula merujuk kepada individu yang mempunyai tarikan seksual terhadap lelaki dan perempuan. Dengan kata lain, individu yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan hubungan seks dengan kedua-dua jantina. Manakala transgender atau transseksual adalah satu keadaan di mana seseorang mengalami kecelaruan jantina, iaitu merasakan dirinya terperangkap dalam tubuh yang salah dan berkeinginan untuk memiliki jantina yang berlawanan. Akhir sekali, queer ialah istilah umum yang merujuk kepada individu yang tertarik pada orang lain tanpa melihat jantina. LGBTQ ini adalah perbuatan yang tidak bermoral dan menjadi permasalahan sosial dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Hal ini yang mengganggu gugat perpaduan serta merisikokan keamanan negara kerana mereka terlibat dalam tindakan penyimpangan yang terang-terangan tidak memiliki kestabilan emosi seperti orang yang normal. Dari perspektif sejarah, perbahasan mengenai hak asasi manusia timbul sejak zaman tamadun Yunani. Aristotle dan Plato antara tokoh falsafah Yunani yang mencetuskan idea itu dengan memberikan penekanan kepada soal kebebasan, kesamarataan dan keadilan. Sekitar 1650 hingga 1800, lahir gerakan pemikiran atau revolusi intelektual yang membahas konsep mengenai Tuhan, alam, manusia dan sebab musabab berdasarkan rasio tanpa merujuk kepada agama. Penggunaan akal secara mutlak ini melahirkan rasionalisme dan empirisisme. Komponen kerohanian dari perspektif falsafah pendidikan kebangsaan sangat penting untuk memupuk nilai Islam dan nilai murni dalam kalangan masyarakat berbilang kaum untuk melahirkan rakyat yang percaya kepada Tuhan, berperibadi mulia dan bertanggungjawab demi mencapai kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Seseorang itu mestilah mempunyai agama yang wajib dianut sebagai pegangan dan pedoman hidup. Fahaman budaya LGBTQ adalah penyebaran yang melawan arus sistem agama, kemanusiaan dan keluarga sehingga mengganggu ketenteraman awam dalam institusi kekeluargaan khususnya dan dibimbangi menjejaskan kesejahteraan masyarakat. Kemunculan media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram merupakan salah satu cara manusia untuk berkongsi ilmu pengetahuan dan informasi semasa kepada mata dunia tanpa sepadan. Hal ini termasuklah penyebaran budaya transseksual yang mana sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Perkara ini sangat membimbangkan kerana semakin hari semakin banyak penyokong budaya penyongsangan jantina ini. Amat membimbangkan lagi apabila golongan remaja merupakan golongan yang paling mudah terpengaruh dengan fahaman asing ini. Masyarakat bertanggungjawab memainkan peranan masing-masing untuk menjaga kepentingan sesama manusia supaya sebuah masyarakat yang seimbang dan bersatu padu dapat dilahirkan. Sebagai contoh, kerajaan perlu mementingkan isu ini dan bertindak dengan segera seperti mendirikan persatuan khas terdiri daripada golongan profesional untuk membantu golongan tersebut mendapat pendidikan moral yang sempurna dan membaiki pemikiran mereka. Pihak media massa pula perlu memanfaatkan elemen komunikasi daripada pelbagai platform seperti melalui rancangan televisyen dan radio untuk menyebarkan kesedaran dan pengetahuan tentang LGBT supaya masyarakat dapat membezakan nilai-nilai yang patut diamalkan dan dihindari. Pihak sekolah harus mendidik para pelajar tentang keburukan perkara ini sejak mereka masih kecil. Selain itu,
Ibu bapa juga wajar selalu pantau, bimbing, didik serta menerangkan hukum agama kepada anak-anak mereka. Sebagai pelajar sains kesihatan, kami mengakui bahawa amalan LGBTQ menjurus kepada kerosakan masyarakat dari sudut kesihatan. Berdasarkan laporan Kementerian Kesihatan, faktor hubungan seksual terutamanya lelaki dengan lelaki menjadi salah satu faktor utama yang menyumbang kepada kes HIV dan AIDS, seterusnya membawa kepada peningkatan kes kematian di negara kita. Oleh itu, amatlah penting untuk mempelajari dan mendalami ilmu sains di samping pemantapan ilmu agar tidak terpesong dari akidah yang sewajarnya serta tidak mudah terpengaruh dengan gejala LGBTQ yang mendatangkan kemudaratan kepada diri maupun masyarakat. Imam, kenapa kita tak selesaikan masalah LGBTQ ini dengan segera? Bukan pihak berkuasa tak nak selesaikan, tetapi kita telah menemui banyak cabaran daripada masyarakat semasa menangani isu ini. Oh, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi? Pertama, terdapat segelintir masyarakat yang menuduh pihak penguatkuasa agama mencampuri urusan peribadi dan kebebasan mereka apabila menangkap dan menyiasat golongan yang disyaki terlibat dengan kesalahan moral terutamanya kes transgender. Oh, kenapa mereka berbuat demikian? Kesalahan berkait dengan moral dan etika, sangat berhubung kait dengan isu hak asasi manusia. Adalah tidak mengejutkan apabila terdapat gerakan-gerakan yang menuntut pemalsuan undang-undang yang bertentangan dengan hak asasi individu. Penguatkuasaan jenayah syariah akan menghadapi kesukaran apabila terdapat beberapa individu dalam kalangan masyarakat yang berpendapat bahawa undang-undang Islam adalah melanggar kebebasan hak asasi manusia. Saya pernah dengar ada masalah tentang pegawai penguatkuasa agama yang kurang berpengalaman dan terlatih tentang undang-undang yang dikuatkuasakan, terutamanya yang baru dilantik memegang jawatan tersebut. Adakah ini pun salah satu cabaran dalam menangani isu LGBTQ? Benar. Selain itu, definisi yang tidak jelas juga boleh mengganggu usaha penguatkuasaan dan juga memasuki sempadan privasi. Sebagai contoh, jika kesalahan perbuatan tidak sopan digunakan untuk menahan orang yang mendedahkan aurat dikira tidak adil kerana definisi kesalahan itu tidak menyebut tentang pendedahan aurat dengan jelas. Terdapat juga persoalan berkenaan dengan hak individu di dalam penguatkuasaan undang-undang berkaitan dengan moral. Mereka yang terlibat kebiasaannya menggunakan alasan berkenaan untuk menagih simpati dan akhirnya mendatangkan tekanan kepada penguatkuasa agama.